Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan dihormati dan dikasihi sekalian? Bertemu kita sekali lagi di saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Bersama dengan saya sekali lagi Syahari Abdul Rahman dalam segmen motivasi pagi terbitan Puan Hajah Maslina Alias. Dan menariknya pada pagi ini saya ingin menyentuh tentang satu topik, menjadi manusia berprinsip. Menjadi manusia berprinsip. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita hendaklah sentiasa bersama dengan prinsip kebenaran, walaupun kita barangkali akan ditakdirkan bersendirian, dipulaukan, asalkan kita tidak menjadi orang yang terlalu mengikut kemahuan majoriti manusia, kerana belum tentu apa yang majoriti manusia mahukan adalah sesuatu yang mendapat keredaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah teladan yang sangat penting daripada peristiwa yang berlaku dalam Al-Quran, yang dirakamkan dalam Al-Quran hingga turun satu surah yang memberikan liputan khusus kepada peristiwa ini, iaitulah peristiwa di Hudaibiyah. Semua tuan-puan pernah mendengar peristiwa ini barangkali, tetapi inilah peristiwa yang menyaksikan getir, mencabar suasana Nabi untuk membuat pilihan. Kerana apa? Kerana jalan ke depan adalah kemahuan majoriti, tetapi Nabi memilih jalan ke belakang, maksudnya tidak meneruskan hasrat majoriti para sahabat. Kita sedia maklum ya bagaimana perdamaian Hudaibiyah telah menghalang kemahuan majoriti para sahabat untuk menunaikan umrah, sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi SAW bahawasanya baginda bermimpi pada tahun yang ke-6 Hijrah berkenaan, dan akibat daripada mimpi berkenaan Nabi mengisytiharkan untuk pergi ke Makkah menunaikan umrah. Itu tafsiran Nabi kepada mimpi berkenaan, lalu ditanggapi oleh para sahabat sebagai ia pasti berlaku, tidak ada yang boleh menghalang wahyu Allah yang telah disampaikan dalam bentuk mimpi kepada Nabi. Sahabat mana yang tidak gembira dengan perkhabaran Nabi, iaitulah mereka akan dapat masuk ke Mekah dengan selamat. Tidak ada sebarang gangguan daripada pemimpin Makkah kerana mimpi berkenaan. Cumanya para sahabat, hatta Nabi sendiri mengingatkan mereka di akhirnya, ya benar aku bermimpi, tidak ada pendustaan pada mimpi berkenaan. Tetapi aku tidak pernah beritahu ia akan terjadi pada tahun ini. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, Allah Ta'ala mempersiapkan Nabi-Nya sebenarnya untuk menerima surah yang akan diturunkan. Surah yang bakal diturunkan adalah suratul Fatah, tetapi Allah Ta'ala telah memutuskan untuk surah ini tidak turun semasa perdamaian Hudaibiyah. Kerana Allah Ta'ala menguji para sahabat sejauh mana mereka bertindak mentaati perintah Rasulnya. Bagaimana sikap dan disiplin mereka kepada Rasulullah. Dan benar tuan-tuan, para sahabat, ya walaupun mereka kurang senang dengan perdamaian ini, tetapi mereka menampilkan akhlak berorganisasi yang luar biasa tuan-tuan. Akhlak disiplin. Walaupun kita tak setuju, tetapi itu pendapat, itu adalah pilihan yang telah dilakukan oleh Nabi, maka bersangka baiklah. Pasti ada sebab Nabi Nabi pergi kepada keputusan untuk menerima perdamaian Hudaibiyah. Pasti ada kuasa yang melorong baginda untuk menerima perdamaian berkenaan, kerana kita yakin dan pasti baginda sedang dipersiapkan dengan turunnya wahyu yang seterusnya. Dan pastinya wahyu yang nak diturunkan tidak boleh berkonflik dengan tindak tanduk Nabi. Mana mungkin Nabi follow para sahabat, tidak mengiktiraf Hudaibiyah, tiba-tiba suratul Fatah diturunkan mengiktiraf sesuatu yang Nabi tidak iktiraf. Ma'adallah, ia tidak berlaku.
Mari saya bawa tuan-tuan kepada situasi Nabi yang sangat getir. Nabi seorang diri, for the first time in history. Seorang diri Nabi buat keputusan sendirian. Tak ada backup daripada para sahabat, melainkan Ummu Salamah, isteri baginda. Kita kena ingat begini, Hudaibiyah ni tuan-tuan, hanya beberapa kilometer sahaja dengan Mekah. Selepas 400 kilometer lebih, para sahabat bergerak daripada Madinah. Lepas 400 kilometer bergerak, hanya tinggal beberapa kilometer kat depan tu dah Mekah. Tiba-tiba nak masuk ke Mekah tu ada halangan. Siapa yang sanggup mengalah dengan halangan? Sebab kita dah nak sampai. Yang kedua, track record yang cemerlang di Khandaq. Ini sudah cukup untuk menggerun dan menakutkan pemimpin-pemimpin Makkah kalau mereka memilih untuk menghalang perjalanan kita menunaikan umrah. Kita ada angin, ya, kita ada malaikat dalam peperangan Badar, kita ada angin dalam peperangan Khandaq. Kalau depa halang, kalau mereka halang, kita boleh gertak mereka sebenarnya dengan bantuan Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, para sahabat sudah melafazkan salam perpisahan dengan keluarga tersayang. Bahkan keluarga tersayang memberikan harapan agar doakan kami sekian di Baitullah. Tuan-tuan, ini bukan meninggalkan keluarga nak pergi travel, nak pergi vacation, tetapi meninggalkan keluarga untuk menunaikan umrah dan sudah pun berniat untuk menunaikan umrah. Dan perjalanan menunaikan umrah ini bukan sehari dua, perjalanan sahaja makan berminggu-minggu. Dan tempoh menunaikan umrah adalah barangkali untuk sempurna itu 3-4 hari. Ini nombor 3. Nombor 4, letakkan diri kita di tempat muhajirun. Muhajirunlah orang yang paling rindu bumi Makkah. Dah 6 tahun mereka tak dapat jumpa keluarga mereka. Tiba-tiba Nabi kata kita boleh pergi tunaikan umrah. Mana muhajirun tidak gembira? Tiba-tiba dihalang tanpa sebab. Allahu Akbar. Dan lebih-lebih lagi melihat kepada isi kandungan perjanjian yang benar-benar menimbulkan kemarahan. Bismillahirrahmanirrahim tidak dibenarkan untuk tulis. Muhammad Rasulullah tidak dibenarkan untuk tulis. Terma-terma yang dilihat berak sebelah memang cukup menimbulkan kemarahan dalam hati para sahabat. Dan Quraisy itu sendiri tidak boleh dipercayai dalam hal-hal perjanjian kerana mereka bukan orang yang beriltizam dengan agama. Dan kita tak payah peliklah, akhirnya apa yang terjadi adalah Nabi dinasihatkan Ummu Salamah untuk perintahkan para sahabat sembelih kambing, ya, dan cukur kepala. Namun 3 kali tuan-tuan Nabi bagi perintah tu para sahabat tidak ada kekuatan untuk melaksanakan. Perintah itu tidak diendahkan. Dan ini kali pertama perintah Nabi tidak ada sebarang tindakan daripada para sahabat. Karena beratnya untuk menerima keputusan perdamaian Hudaibiyah. Tetapi tuan-tuan, benda susah inilah padanya ada banyak kesenangan. Karena perdamaian Hudaibiyah inilah Nabi mendapat bumi Makkah tanpa peperangan. Pertama sekali, Quraisy, kerana perdamaian inilah mereka mengiktiraf tanpa mereka sedari Muhammad itu pemimpin yang ada pengikut yang besar dan ada negara yang berkuasa berdaulat. Sedangkan dulu Quraisy yang sama mengatakan ini orang kena rasuk hantu, ini orang sesat, ini pemberontak, ini pemecah belah persaudaraan, ini tukang sihir, ini pembawa cerita dongeng dan macam-macam pertuduhan. Tiba-tiba di Hudaibiyah mereka stop it, mereka tidak lagi berkata begitu, mereka mula berkata dia pemimpin Makkah yang kita kena berdiplomasi. Allahu Akbar. Dan tuan-tuan, Quraisy yang sangat digeruni, yang sangat dihormati kerana peristiwa Abraha hancur, tiba-tiba sekarang seluruh tanah Arab mula viral dan bertanya-tanya, kerajaan Makkah itu sudah tunduk pada satu kuasa di Madinah. Kuasa apakah di Madinah itu? Orang mula zoom in tuan-tuan kepada kuasa besar di Madinah, underdog yang mula menjadi pihak yang dirunding oleh kerajaan Makkah. Jadi Allah Ta'ala jadikan, ya, kesulitan yang dihadapi di Hudaibiyah
Namun kerana sikap manusia berprinsip seperti sallallahu alaihi wasallam inilah menjadikan ia pembukaan yang besar ataupun kemenangan dakwah yang besar. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.